to all. Okay, today we gathered for the final examination for Basic Pharmaceutical Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh under code PFCD 1112. Then we welcome our panel today, Encik Aizat, Encik Syazwan Aizat and Puan Masdila Johari Tuhari with us this morning. So how are you guys? Puan Aizat, Encik Aizat, sorry. We are fine. We are so glad. Alhamdulillah, we are fine. So this is our third presenter. So welcome Encik Firdaus bin Harun. Terima kasih. Thank you. Hi Firdaus. How is it? Okay, nervous? Nervous. Lama tak present ni. Memang saya nervous sangat. Dia getar ni. Tarik nafas dulu. Okay, bismillah. Okay, so okay. Boleh saya present dalam bahasa Melayu? Boleh? Boleh. Okay. Baik. Tak salah, boleh. Campur pun boleh. Okay. Campur boleh. Okay. So why not we just proceed to our presentation, Encik Firdaus. So, baik, terima kasih. Saya boleh buka slide ke? Ya, sure. Okay, boleh. Silakan. Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang berbahagia, yang berusaha, Encik Puan Masdila, Puan Azlina dan Encik Aizat selaku pensyarah dan penonton-penonton viewers pada hari ini. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil assessment and demonstration yang saya buat untuk bagi subjek OSH. Tanpa membuang masa, saya akan terus kepada aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dalam assignment ini. So yang pertamanya adalah mengenai aktiviti satu, iaitu berkaitan dengan chemical. Tajuk yang saya kenal adalah chemical, iaitu ini adalah antara 6 perkara yang akan saya cuba terangkan, yang saya cuba bentangkan. Dan chemical yang saya ambil adalah spesifik, iaitu berkaitan dengan nama dimethyl sulfoxide, DMSO. Ya, DMSO. Jadi kita tengok dulu apa itu DMSO. Baik, inilah DMSO. Ini adalah penerangan dia berkaitan dengan DMSO ni atau dimethyl sulfoxide. Actually DMSO ni yang saya ambil, dia sebenarnya dia banyak kegunaan dalam DMSO, ada juga dalam pharmaceutical. Tapi yang saya cuba kongsi pada hari ini adalah yang berkaitan dengan kegunaan dalam lab, dalam dalam pengkulturan sel ataupun yang berkaitan dengan sel-sel yang biasanya pegawai-pegawai sains ataupun ahli-ahli lab menggunakan sel tersebut untuk guna dalam lab, dan dia menggunakan material ini sebagai medium. Okey, dimethyl sulfoxide ni. Baik, nak handle dimethyl sulfoxide ni, okey, sebelum tu dekat slide saya ni ada yang menyatakan bahawa ada 2 piktogram berkaitan dengan DMSO, iaitu dia tanda amaran dan juga dia boleh menyebabkan iritasi pada kulit, kerana DMSO ni dia ada sifat yang boleh mudah untuk menyerap. Okey, lepas ni mungkin saya akan lebih terangkan mengenai DMSO. So, PPE yang dipakai untuk kita kerja ataupun aktiviti yang melibatkan penggunaan DMSO adalah yang pertamanya respirator, yang mana perlu NIOSH approve lah, itu yang pertama. Yang kedua protective clothing, PPE dipanggil isolation gown, isolation gown. Kemudian sarung tangan yang compatible chemical resistant, dan kemudian yang terakhir adalah chemical safety goggles. Ini 4 PPE yang penting untuk handle bagi penggunaan yang mana melibatkan DMSO. Seterusnya adalah prosedur. Okey, apa prosedur yang menggunakan DMSO ni? Yang pertama dipanggil frozen primary cell protocol. Okay, bahasa mudah ni adalah pencairan sel yang mana sel tu disimpan secara sejuk, secara di bawah tahap beku. So untuk nak culture balik sel tersebut ataupun nak proses sel tersebut balik, dia perlu melalui proses dipanggil thawing cell ataupun pencairan sel. Jadi masa proses thawing cell ni lah penggunaan DMSO tu digunakan, digunakan. Baik, jadi kita tengok aktiviti dah. Saya akan cuba play. Video ni cuma 3 minit saja. Ini adalah proses dia.
Okey, dalam culture medium ini lah yang ada di MSO. Yang sebenarnya dalam ni dia sudah dicairkan, dia cairkan 1 part to 9 part. Jadi dia akan masuk ke dalam T flash, T75 flash. Okey, medium. Dalam medium lah, dalam ni lah ada di MSO dia. Okey, ini adalah cryo vial yang mana sel ada disimpan dalam nitrogen tank. Jadi sangat sejuk. Di sini sel disimpan Kemudian sel tersebut dia akan suhu cryovial tersebut dimasukkan ke dalam water bath untuk dia disesuaikan dengan suhu 37 darjah Celsius sebelum digunakan sebelum dicampurkan dengan medium culture nanti yang ada di MSO tadi. So ini kaedah dia yang mana tip ke atas tu dia tidak cryovial tu dia tidak rendam habis, tip ke atas dia letakkan di atas, dia tidak tenggelamkan. Kemudian swab ini penting. Swabbing menggunakan alkohol 70%. Okey, ini adalah proses untuk cryovial tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam T75 flash yang telah mengandungi medium culture di MSO tadi. Okay, kemudian dia akan mix dan dilabelkan. Ini nak tengoklah sama ada sel tersebut okey tak okey, dia punya pecah ke ataupun rosak ke dan sebagainya. Dan kemudian proses tawin sel ni yang terakhir adalah dia akan incubate dia di dalam peti tersebut selama 1 malam. Dan seterusnya esoknya dia akan buat satu lagi proses lain yang akan buang pula di MSO tadi. Okey, baik. Dan seterusnya ini adalah langkah-langkah yang seperti mana dalam video tadi saya cuma tuliskan dalam bentuk type. Okey. Dan seterusnya adalah cleaning. Okey, part cleaning yang saya ambil di sini adalah bagaimana kalau medium culture tadi tumpah di atas workbench ataupun ruang kerja dalam BSC ataupun Biological Safety Cabinet. So ini adalah langkah-langkah yang perlu dibuat, di mana pertama sekali alihkan dulu barang-barang peralatan lain daripada area kawasan tumpah, kemudian absorbent, kertas absorbent di spray dengan disinfectant dan kemudian dia tekap atas tempat tumpahan tersebut. Kemudian tumpahan tersebut kita tunggu selama 15 minit untuk disinfectant itu berfungsi dan kemudiannya kita cuci, bersihkan dan kita buang seperti mana kita buang clinical waste yang lain lah. Baik, spillage kit ada sebenarnya saya nak beritahu sini adalah spillage management. Okey. Berkaitan sekiranya di MSO tu spill ataupun leak di luar daripada BSC, maka ini adalah antara langkah-langkah yang perlu dibuat, di mana perlu pakai PPE yang betul, pakai glove, boots, rubber boots ataupun kasut getah.
Okay, dan kemudian kita guna sand, pasir. Sebab bumi kulit tu saya tak pasti dia punya material tu macam mana, tapi dia macam nak batu sikit tak silap saya. Tapi dia lebih baik dia pakai pasir, letakkan di atas dicampurkan dengan tempat area tu dan dia bagi dia absorb dalam pasir tersebut. Kemudian kita bersihkan kawasan tersebut. Baik, ini adalah tajuk yang berkaitan dengan chemical bagi aktiviti yang pertama. Seterusnya adalah untuk aktiviti kedua, iaitu penghasilan poster yang berkaitan dengan environmental condition on manual handling. Saya memilih kerja di kawasan reconstitution cytotoxic drug dalam biological safety cabinet, umumnya dalam clean room lah. Jadi di sini saya ada bawa gariskan 6 perkara yang berkaitan dengan kawalan persekitaran yang penting dalam membuat kerja rekonstitusi ubat cytotoxic. Yang pertama adalah of course hazard penyediaan ubat cyto tersebut. Maka primary engineering control dia adalah biological safety cabinet. Di sini kami spesifikkan kepada kelas 2 type A2 yang mana dia memang spesifik untuk hazardous material. Dia ada HEPA filter dan proses proses pengudaraan dalam BSC tersebut adalah di mana 70% udara di-circulate balik dan 30% dibuang ke luar melalui HEPA filter. Seterusnya adalah route ini adalah laluan di dalam clean room atau laluan di dalam PSC ataupun laluan dalam ruang kerja. Problem dia adalah biasanya unclean ataupun susah nak akses. So hazard dia mudah untuk cedera, mudah untuk berlanggar, mudah untuk kemalangan dan sebagainya. Jadi langkah yang diambil adalah sebarang pemindahan bahan-bahan ubat cytotoxic perlu dilakukan melalui pass box atau hash box. Dan yang keduanya di laluan dalam clean room dan sebagainya perlulah tidak ada sekatan, tidak ada halangan, tidak ada kotak, tidak ada wire, tidak ada kabel ataupun yang boleh menghalang laluan tersebut yang memudahkan untuk menjadi untuk yang boleh menyebabkan kemalangan. Okey, kemudian sekiranya di laluan tersebut ada sebarang tumpahan, tak kira tumpahan tu mungkin dah lama atau baru, ia perlu dibersihkan terlebih dahulu. Sebab ia ni selain daripada mungkin tumpahan tu kita tak tahu tak nak identify dia hazard ataupun tidak, mungkin air saja. Tapi apabila tumpahan yang berbentuk cairan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan licin, kawasan tersebut licin dan mudah untuk kemalangan. Seterusnya lantai. Saya percaya dalam spesifikasi pembinaan clean room dalam negara kita, benda ni mungkin sudah diambil kira. Maka lantai biasanya problem dia adalah dia dibina melalui material yang mungkin mudah untuk licin ataupun dia tak sama. Dia ada mungkin bertanggak di mana-mana. Dia macam itu bahasa yang boleh saya inilah. Tapi maknanya dia mungkin ada slippery slope dia panggil slope. Apa ni panggil tak rata. Jadi hazard ni dia mudah untuk nak juga sama dia kemalangan dan juga kecederaan kepada staf. Jadi mitigation dia adalah kita lantai tersebut perlu direka dengan material yang tidak mudah untuk rosak, tidak mudah untuk licin walaupun dicuci dan sebagainya. Dan semestinya perlu dirata, perlu rata, dia tidak boleh slope. Okey, seterusnya adalah pencahayaan. Ini penting. Pencahayaan. Kalau buat kerja dalam gelap memang tak nampak apa, susah nak buat. Okay. Jadi dia biasanya lampu ni sama ada terlalu cerah ataupun kelam, tak cahaya tak cukup. So hazard dia dekat mata, biasanya kalau mata kena letih, kalau persediaan banyak, dia lagi teruk sebenarnya. Dia akan boleh bawa kepada sakit kepala. Lepas tu kemudian kita akan jadi lesu dan mudah untuk kita ambil mudah dalam bila handle hazard material tu. Okay. Jadi langkah yang kita ambil adalah kita lampu tu kita akan guna yang boleh bagi cukup pencahayaan. Saya tak ingat berapa lumen lux biasanya dia percadangkan dalam
15 ke 20 macam tu kot. Tapi saya betul tapi mesti efisien lah, dan dia mencukupi untuk buat kerja dengan baik. Okay? Itu percayaan. Suhu juga mainkan peranan, tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk. Dari segi hazard, staff kalau terlalu panas dia tak peluh banyak dan sebagainya, pertama dia lesu. Lagi teruk kalau boleh kena heat stroke lah, tapi jaranglah berlaku ni heat stroke ni, tapi boleh mudah. Kalau terlalu sejuk biasanya tangan dia akan jadi kaku, keras. Dia akan sukar untuk buat kerja, dan staff tersebut mungkin boleh dia akan jadi sakit, dia akan jadi tingling di jari. Jadi mitigation measure untuk isu suhu ini adalah kita ikut guideline yang mana telah menetapkan bahawa di dalam clean room atau di ruang kelas B, di ruang grade B, mestilah bersuhu 19 hingga 21 dan tidak lebih daripada 23. Ini adalah guideline dari guideline manual preparation setara. Baik, seterusnya adalah PPE, di mana problem adalah PPE ini penting untuk handle hazardous material. Okay, ya mesti dah. Hazard dia adalah health safety lah, dan mitigation measure kita adalah mesti memakai PPE dengan proper size. Tak boleh ketat sangat, tak boleh besar sangat. Ketat sangat dia akan boleh menyebabkan terkoyak dan terdedah pada ni. Kalau besar sangat dia akan mengganggu pergerakan. Respirator perlu pakai, yang mana perlu NIOSH proof, chemo resistant glove, booties dan juga safety goggle. Ini penting ya. Ini adalah poster saya untuk aktiviti 2. Baik, seterusnya adalah SDS, Health Risk Assessment. Okey, untuk SDS saya mengambil ubat hazardous drug bernama vincristine sulfate. Ya, ubat vincristine. So kita tengok SDS untuk vincristine sulfate. Saya ambil daripada company Hospira. Hospira ni biasanya banyak digunakan di dalam negara kita. Okey. Seterusnya adalah hazard dia. Vincristine ni yang paling penting sebenarnya adalah dia boleh menyebabkan bahaya kepada reproductive human reproductive. Okay, selain daripada carcinogen, irritation di kulit, mata dan juga di bahagian paru-paru ataupun pernafasan. Yang paling bahaya sekali sebenarnya dia boleh menyebabkan hazard kepada reproduktif. Okey. Kemudian kita tengok composition dia akan ada vincristine sulfate 0.1 gram. Okey. Kemudian first aid measure. Okey. First aid measure, jika terkena ubat vincristine ni secara tidak sengaja ataupun sengaja, kalau kena dekat mata, kena basuh, kena completely basuh, dan terus kena jumpa doktor. Kalau terkena kulit, pasti kena juga basuh. Biasanya kalau needle prick semasa recon vincristine ni, kena flush out dengan air yang banyak. Kemudian terus kena jumpa doktor lah. Kalau injection memang automatik keluar daripada ruang exposure tersebut dan terus kena pergi jumpa doktor, dan benda ni kena report lah, kena lapor, dan doktor kena tahu how much dan sebagainya, dah terdedah ataupun dah termasuk ataupun terkena dan sebagainya, apa ni yang terhidu. So untuk fighting measures dia tak ada, inilah protective measure dia apabila berlaku kebakaran macam biasa je, macam apa yang bomba pakai untuk ni, dan perlu ada respirator. Kemudian accidental release measure. Okey, sekiranya ada spillage untuk vincristine, proses spillage yang dilakukan adalah sama seperti mana standard spillage kit untuk cytotoxic. Okey, dia sama sahaja. Cuma vincristine ni dia adalah liquid. So proses pembersihan spillage dia adalah mesti berdasarkan kena guna cara cuci liquid. Okey, so bila liquid maknanya kita kena pakai gauze, bobodicon, tekap di tempat spillage, dan kemudian dari cara pembersihan dia daripada luar ke dalam. Dan environment pada masa tu pastilah kipas kena tutup dan sebagainya, sehingga proses tersebut dibersihkan, dan orang yang kena buat tu perlu pakai PPE yang lengkap. Baik, seterusnya handling and storage. So dia storage dia seperti mana yang ada dalam leaflet lah.
Dia perlu patuh, dia tidak perlu cold storage, dia storage biasa saja. Cuma kena precaution dia, jangan bagi jatuh ataupun terampas ataupun pecah lah, kalau tidak spillage management kena buat. Okay, seterusnya adalah ini exposure, seperti mana tadilah, dia kalau respiratory protection, skin apa semua, dia kena pakai PPE yang betul seperti mana proses kita buat recon. Dan seterusnya adalah physical dan chemical. Okey, dia colorless dan dia berbau macam cuka. Seterusnya stability. Stability ni dia just dia biasa saja, harus mana storage condition yang standard. Dia toxic, ini toksikologi, yang berkaitan dengan toksikologi. Toksik dia yang ini saya tidak pandai terang sangat, tapi toksik dia tu boleh menyebabkan yang tadi seperti saya mention tadi, fatality, masalah dekat reproductive, dan juga dia irritation. Okay, ini ecology information disposable, ikut peraturan seperti mana yang telah ditetapkan untuk waste management bagi hazardous material. Perlu seal, perlu label dekat luar, perlu bungkus dalam short waste bin, tutup dengan yang paling luas sekali tutup dengan plastik warna ungu seperti yang ditetapkan dalam regulation. Seterusnya adalah transformation, regulatory dan juga ada information. Baik, seterusnya kepada high reform. Baik, ini adalah high reform yang saya cuba relatekan juga dengan vincristine sulfate tadi, yang mana high reform ini dibuat berdasarkan 4 aktiviti. Itu yang pertamanya adalah menyediakan ataupun rekonstruksi ubat cytotoxic. Ini hazard identification. Ini secara keseluruhan saya akan pergi satu persatu. Okey. So hazard dia adalah pendedahan kepada cytotoxic tersebut. Apa saja, walaupun selain daripada vincristine, seperti tuan-tuan rakan sebelum tadi, cisplatin dan sebagainya, sebenarnya apabila terdedah dia akan berbahaya kepada penyakit ataupun dia ada health issue. Okey. Ini aktiviti dia yang pertama. Yang kedua, pengendalian tumpahan spillage, seperti mana yang cerita tadi, sekiranya ada tumpahan dalam kabinet dan sebagainya atau kat luar. Ini saya tulis secara ringkas lah, untuk tujuan presentation. Okey, kemudian stok. Okey, stok juga tidak boleh ambil mudah sebenarnya pada saya, sebab dia perlu sebab stok yang kita simpan dia adalah hazardous. Jadi pengurusan stok juga perlu mainkan peranan. Di sini hazard dia adalah apabila isu stor sempit dan ubat tersebut terpaksa disimpan di tingkat atas, di bahagian atas rak ataupun almari. So ini masalah sebenarnya. Kalau kita tak minta, tapi kalau benda tu jatuh dan pecah ataupun leaking dan sebagainya, berbahaya kepada orang-orang yang mungkin bukan kita ataupun staf-staf lain yang mungkin seperti itu tengah nak masuk untuk buat urusan store dan sebagainya. Seterusnya adalah aktiviti yang saya cuba kongsikan di sini adalah pemantauan tahap kebersihan. Kebersihan di sini bermaksud sterility. Okay, so bila buat pembersihan sterility ni dalam cleanroom dan sebagainya, dia akan ada risiko pencemaran sediaan, pencemaran yang mana spillage pun ini yang tidak dicuci dengan bersih. So efek dia sama juga, dia akan bawa penyakit. So seterusnya adalah risk assessment. Dalam risk analysis ini, bagi aktiviti satu tadi, iaitu menyediakan rekonstruksi, kawalan risiko yang telah ada adalah yang pertamanya primary internal control, iaitu BSC, biosafety cabinet. Yang kedua adalah PPE. So likelihood saya letak 4 sebabnya memang recon setiap hari, every day. Vincristine boleh kata setiap hari ada rekonstruksi. Tapi severity saya letak 1 sebabnya risiko kontrol sudah ada sebelum ni. Maka tahap keterukan itu telah dikurangkan kerana BSC itu sendiri telah menyediakan ruang untuk menyelamatkan, untuk melindungi personal. Yang kedua PPE. Tahap personal tersebut dah memakai PPE dengan glove, dengan Google dan sebagainya yang boleh mengurangkan risiko pendedahan kepada ubat vincristine ataupun ubat kemo tersebut, ubat hazard tersebut. So risk adalah 4. Seterusnya adalah aktiviti 2, pengendalian tumpahan spillage. Spillage. So kat sini existing risk control adalah dia ada spillage kit yang khas untuk tujuan spillage tersebut, dan juga PPE.
untuk membuat spillage management tersebut. So likelihood tumpahan memang ada. Itu biasa, baik dalam BSC ataupun dalam dekat luar. Kalau tidak di farmasi sekalipun, mungkin berlaku di ward dan sebagainya. So likelihood memang ada 4. Tapi severity dia letak 1 sebab existing dah ada, spillage kit dah ada sebagainya. Kita cuma perlu ada laporan dan staff tersebut kita beri latihan untuk menggunakan spillage kit tersebut. So risiko adalah 4. So untuk mengurus yang aktiviti 3 dalam menguruskan stok, iaitu existing risk control. Okey, tambahan kabinet baru nasionalnya adalah apabila apa yang saya cerita tadi adalah apabila ruang tersebut dah kurang dan tidak ada tempat dan sebagainya, maka perlu ada tambahan kabinet baru. So ini adalah kawalan apa ni kita panggil cadangan lah untuk ni. Rak yang sedia ada tapi mungkin kedudukan hazardous yang disimpan tidak boleh kita panggil tidak menjamin sangat dari segi safety dia, sebab mungkin duduk kat atas dan sebagainya. So tambahan kabinet baru ini adalah bertujuan untuk kita nak letak benda tu di bawah balik. Okey, ada yang kat atas itu yang less hazard dan sebagainya. Okey, kemudian sterility, pemantauan tahap kebersihan. So biasalah dalam membuat pembersihan, pencucian dan sebagainya, satu perlu memakai PPE. Ini risk control, maka syarat-syarat dia masa buat pembersihan adalah perlu memakai PPE. Dan yang keduanya personal, perlu ada pemeriksaan kesihatan lah, itu penting. Yang mana seperti mana tercatat dalam guideline, setahun sekurang-kurangnya 2 kali. 2 kali. Itu minimum. So likelihood ni satu je. Dia satu je dan tahap severity pun tidaklah teruk sangat. Dan so risk dia adalah 2 sahaja. So apa risk control? Bagi aktiviti 1, oleh kerana risk control yang sedia ada sudah ada, maka yang boleh ditambah baik lagi adalah penggiliran kerja lah, kawalan yang berbentuk administratif. Jadi staff yang tak boleh lama lah dia punya kerja dalam satu masa. So buat penggiliran mungkin by weekly atau by monthly, ataupun sekiranya staff wanita dia perlu concern lebih ataupun perlu dia beri perhatian lebih, sekiranya ada perancangan untuk nak mengandung ataupun sedang menyusu anak dan sebagainya. So pada yang sepatutnya perlu dikeluarkan, maknanya penggiliran kerja tu dia dikeluarkan, mungkin sudah sampai mungkin masa 3 tahun, selepas 3 tahun sebagainya dia akan kembali balik kerja apabila kesemua hal-hal mengandung ataupun menyusukan anak itu, penjagaan anak yang peringkat awal itu telah berlalu. Baik, seterusnya untuk pengendalian tumpahan ibat setotoksik dan juga aktiviti 3 dan 4, kita kekalkan kawalan risiko sedia ada yang mana tercatat di dalam risk assessment ini. Yang ini. Yang dekat sini ni kita akan kekalkan. Ini maksud saya yang dipanggil mengekalkan kawalan risiko sedia ada. Jadi itu saja sesi persembahan saya, perkongsian saya pada hari ini yang kita tajuk occupational safety dan health. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana sudi mendengar. Saya bersedia untuk di komen atau dikritik dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas peluang ini. Terima kasih. Boleh dengar ke? Okay. Thank you so much, Cik Firdaus, and congratulations for the presentation. Yes. So now we proceed to our Q&A session, and can we have for our first panel, Encik Aizat or Puan Masdila to proceed with the comments? Puan Masdila, is it? Can we have Puan Masdila for first comment? Alright, let me first. Puan Azlina. Alright, congratulations Cik Firdaus bin Harun. Hilang dah nervous Ya? Hilang dah nervous. Hilang dah, lega. Nampak begitu yakin. You're very confident level tinggi sangat. Oh ya. Congratulations. Okay? Saya dah berpeluh ni. Tingkap pada tepi tu boleh buka sikit. Okay, boleh. Alright. Okay. Saya tak ada banyak komen. First of all is good attempt for your own poster actually.
Okay. terima kasih. Terima kasih. Walaupun dia nampak simple tapi dia memenuhi keperluan lah. Cumanya mungkin terlalu banyak wording tu dia nampak macam kecil sikit lah. Ya, Information for the poster. Habis sizing dia tu. Habis sizing itu. Kalau kurang perkataan nanti takut tak faham pula. Tapi tambahlah saya terima kritikan tu, mungkin saya perlu perbaiki lagi. Okay, right. Okay, and then for task number 1, itu task number 2 For task number 1, I also berpuas hati dengan penghasilan task number 1. Overall, you present us a very good slide, I think. Jelas and padat. And for the task number 3, I just want to put some comment for the risk control. Risk control, okay. For the hierarchy form. Okay. Beside you maintain the control yang dah sedia ada. Okay. Kita kena untuk risk control ni we must put some control juga, some penambahbaikan juga. Let's say you can put the training over there to the staff. Itu pun dikira salah satu daripada kawalan kontrol kepada pekerja untuk penambahbaikan. Yeah. Kita tak boleh just maintain, mengekalkan, tak boleh, kita just kena juga letak something to improve the situation yang berlaku lah. Okay? Setuju, So I think setuju. Okay, I think that's all for me. Thank you. Terima kasih, Puan. Okay. Thank you for Mas Dila comment. Terima kasih for Aizat. The next comment. Okay, thank you Puan Azlina for the invitation for comment session. So I got a few comments here. First of all, I would like to say congratulations, Mr. Firdaus, for your very magnificent and beautiful arranged with animation and all this very marvelous lah, I would say very marvelous lah. It's 95 sebab saya ada 100. So for the presentation, I think you got the feel. You are able to do it in a very good manner. In terms of presentation, also is very good. Even you deliver in Malay, also not a big issue. I think in terms of arrangement, aesthetic values, the way you present, the way you convince us with your outcome, it's for me it's acceptable, magnificent, very good. Just I would like to give some sort of technical comment with regard to the improvement of the input that you are going to share, especially with your department or with your current understanding. So ni bukanlah kata orang ni direct criticize whatever that you present. For me, you present is quite well. It's just some sort of improvement because sometimes when you are very good, then people will try to look into a deeper one. Faham maksud saya? Because kalau student yang biasa, kita komen biasalah, tapi kalau student tu dah terlampau bagus, kita kena komen lagi bagus. Sudah. Saya tak bagus je. Biasa-biasa je. Okay. The first one, the improvement that you might want to consider is your CSDS lah, because your CSDS under the viscerin sulfate ni, tadi you ada cerita pasal yes, I agree. Sometimes it need to be synthesis by the occupational safety and health expert. Macam yang tadi you kata toxicological data and so on. But it's okay. But what I found here lacking is actually the exposure and the severity, the duration, frequency, duration and also magnitude and also exposure tu awak boleh tambah sebenarnya. Based on your current understanding and the way you present, you might want to include. Okay, this is not a must for everybody. But because of you are good in your presentation, why not you include also those magnitude and exposure and also those information lah with regard to your setting, because this is you are talking about the viscerin administered by nurses or whatever personnel lah yang ada dekat you punya clinics kan. So you might want to explain in the exposure manner, okay, what is the exposure currently in the situation? Are they administered it once a year or every day, or what kind of schedule, so you can see what kind of the risk available for these viscerin. Sebab viscerin ni is hazardous drug, dia bukan chemical hazardous to health, dia buat pharmaceutical punya issues. Okay, so you must aware and well established on that basis. Lepas tu kalau toxicological information ni, another trick to defense or to
argue with the other peoples, when you have something to present, something like this, you have to make a comparison. So when you talk about Viserin, what else beside the Viserin? Viserin is a medicine for treating some sort of is a chemotherapeutic agent lah, I believe kan. So what kind of agent yang ada sama macam makhluk Viserin ni? So you just make a comparison. So which one is much more hazardous and which one is less hazardous? So that is also daripada grup lain ke atau macam mana Encik Izzat? Maksud Encik Izzat maknanya comparison dari segi grup yang sama ataupun hazardous tersebut daripada material lain tapi dia mempunyai efek yang sama. Okay, that is a very good argument, because when you talk about Viserin, you have to have a look about their generic name ataupun generic function. So apa generic function dia? Kalau generic function dia sama. Okay. Yeah. So the functions tu akan determine what kind of risk. Bila you dah tahu risk dia, okay, yang ini reproduktif, yang ini reproduktif. Oh, tapi yang ini is powder, yang ini is liquid. So the way that you able to synthesize that one is what we need and what we are here to discuss with, so that we know that, oh okay, memang Mamat ni memang dah terror lah, macam tu. Ibaratnya gitu lah. So whatever it is that you present is okay, is acceptable, it's just the additionals, because in the end of the day, dalam you punya hierarchy, you are talking about the manipulation, the reconstitution, and then also the administration. So dia punya cohesiveness, dia punya relatedness for your CSDS and all those risk assessment tu can be improved lah. Dia nampak macam lagi comel lah. Tu saya kata dia acceptable, but to make it much more beautiful. Okay, one last comment with regard to your hierarchy. All these 4 risks that you present just now, for me, it's okay, acceptable, but a little bit shallow. This one is actually for overall lah, for you and also the other candidate also looks like shallow. Why I say shallow and not deep? Because if you talk about, just now you are talking about the reconstitution or the manipulations of the drug. You are talking about the risk is already being contained inside the BSC and so on. You must able to justify what kind of the number 4 or number 1 that you say that it is very low in terms of the severity. Why you say like that? So you must say it with the backup. Example, statistical evidence show that there is no report for 1 year. So it's very unlikely. That's why I put number 1. Okay. So that kind of explanation will help you justify and defend in terms of this number. Faham Incident, statistical incident, is that right? Yeah, statistical incident. Statistically speaking, it's because you give number 4 and then the severity you give number 1. Sedangkan this one is a reconstitution of the cytotoxic drug. I don't believe it is number 1. It's still a risk in terms of impacting somebody for their health risk. However, the statistical evidence will give this justification why I insist to give 1, because it is very, very low, because during the 5 years there is no reporting incidents with regard to this exposure. So that kind of explanation is very useful. The another one, ni saya ambil yang penting so the next one is the spillage. Spillage also same. You say that this is a spillage kit is very frequent and so on. What kind of frequency that you're talking about? If you say the spillage is happening every day, so I need to justify it. It seems like a negative I would say that it is a negative perception. Faham tak? Awak cakap tadi spillage ni is number 4. That's mean likelihood dia berlaku hari-hari spillage. Adakah spillage berlaku hari-hari tempat awak? Itu question lah. Yeah. So that's why you must be very careful when you talk about it's happening every day, because it is happening every day based on the statistic. That's why I said statistically proven it is spillage, but what kind of spillage? If something like to do with the accidental spillage, jatuh daripada cawan kecil macam tu, is a very minute amount, so it is considered normal lah. Lagi pula benda tu is being manipulated inside the BSC. It's a different story. So that is the another penambahbaikan. The statistical analysis based on your record and report are going to justify your exposure and outcome, and also your frequency, and also your likelihood and severity tadi. So remember, that's why the data recording is very important in your medical surveillance. That is what we already learned before. Last but not least is the storage. The storage, just now you say that the current existing control measures is added more furniture or added more or upgrade more this thing. But I really don't believe it, because what kind of risk that you are trying to say? The risk that you are trying to establish is actually the risk for the medication or any chemical substance fall to the workers, correct or not? Yeah. So you must analyze those risks.
What kind of the risk being fall? So the risk being fall is of course happening when there is overreach. There is no availability of the stairs. There is no availability of the suitable personnel to take the equipment. You don't have a forklift, something like that lah. That is the example of Betul. the issues that you want to talk about the risk, because it is reflect back with the outcome. Kalau setakat yang jatuh tu, yang letak tinggi sekali tisu, jatuh ke muka. So 10,000 tisu jatuh muka pun setakat lebam je. Tak mati, example. So that is actually defining the issues that you are trying to say lah just now. And then you are able to explain also about the risk condition. And then one of the additional remarks here is you need to arrange your risk according to the risk level. So the medium risk, and then I agree lah with Puan Mazdila. There is no in the OSHA punya field, there is no continue as what we continue. No. Because the occupational safety and health is the evolving industry. You need to improve and improve and improve until you get the risk is no risk at all. That is the idea. Okay, so now I pass to the moderator, Puan Azlina, silakan. Terima kasih Cik Aizat. Cik Aizat, technical comments, Cik Firdaus. So semua comments hari ni daripada Puan Mazdila, Puan Cik Aizat. So just Terima kasih, sangat membantu saya. Buat penambahbaikan kepada mana-mana. Penambahbaikan ni sebenarnya saya akan cuba untuk bawa ke tempat kerja saya sebenarnya. Dan komen daripada Cik Aizat itu sangat membantu sebenarnya tadi. Termasuk Puan Mazdila sendiri. Dari segi technical part tu. Okay, just quick from me that very nice and creative slide. Congratulations Cik Firdaus. Well organized slide. Terima kasih. Okay. So just finish here today for your presentation, and thank you so much for the panels and for the comments. Terima kasih kerana mengajar kami. Itu saja. Okay, thanks again, Cik Firdaus. Okay, Assalamualaikum. So we end here. Okay, right. Thank you. Assalamualaikum.